Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi dan fokus kami masih lagi tertumpu kepada perang Palestin dan Israel kerana kita bercakap berkenaan dengan agenda reformasi. Ia juga sudah tentu melibatkan reformasi dasar luar, khasnya yang melibatkan negara-negara sesaudara Islam dengan kita. Tapi sebelum kita mendalami itu dengan lebih lanjut, yang terbaru daripada Gaza adalah letupan dan asap hitam tebal menjulang memenuhi ruang udara di sana pada pagi ini, ketika serangan Israel semakin meningkat terhadap Hamas pada Selasa. Sehingga kini, Israel telah meletakkan situasi Gaza yang memiliki 2.3 juta penduduk Palestin di bawah sekatan keseluruhan selepas pencerobohan serangan udaranya. Pihak berkuasa Gaza memaklumkan sekurang-kurangnya 2,800 orang telah terbunuh, dengan 1/4 daripadanya merupakan kanak-kanak. Diplomasi antarabangsa kini tertumpu kepada korban kemanusiaan serta menghalang konflik berterusan, terutamanya ke Lubnan, di mana gerakan Hizbullah yang disokong oleh Iran berbalas tembakan dengan Israel untuk beberapa hari ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepun, Yoko Kamikawa, memaklumkan Jepun akan menyediakan bantuan $10 juta untuk orang awam di Gaza. Kamikawa memberitahu pemberita kepada rakan sejawatannya dari Israel bahawa Jepun berharap keadaan di Israel dan wilayah Palestin akan reda secepat mungkin. Sementara itu, tentera Israel menghimpunkan aset ketenteraan dan kereta kebal di sempadan Gaza sebagai persiapan untuk serangan darat ke semenanjung itu. Israel dilaporkan terus meningkatkan serangan ke atas Palestin yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan buruk dan berisiko mencetuskan konflik yang lebih besar dengan Iran. Visual Reuters menunjukkan barisan kereta perisai, kereta kebal dan anggota tentera Israel berkumpul di sempadan Gaza. Pada Jumaat lalu, rejim Zionis telah melepaskan salinan amaran di ruang udara Gaza mengarahkan orang awam untuk berpindah dari utara semenanjung itu dalam masa 24 jam. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran tindakan tersebut akan mencetuskan krisis kemanusiaan apabila sejuta orang dikerah berpindah tanpa bekalan makanan, air dan elektrik dalam tempoh yang singkat. Operasi ketenteraan yang sepatutnya bermula pada Sabtu itu tertangguh akibat cuaca hujan lebat yang telah mengakibatkan Tel Aviv dilanda banjir kilat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berkali-kali mengugut Palestin mengenai serangan tenteranya, namun setakat ini tidak ada apa-apa tindakan. Dalam pada itu, pentadbiran Netanyahu terus tergugat susulan protes oleh warga Israel terhadap kepimpinannya yang dikecam hanya mementingkan kelangsungan politik peribadi berbanding menjaga keselamatan orang awam. Sementara itu, bantuan kemanusiaan mula digerakkan dari bandar Al-Arish di Mesir ke sempadan Rafah awal pagi tadi. Menurut Menteri Luar Mesir, Sameh Shukri, ketika ini tidak ada jaminan bantuan itu boleh sampai kepada warga Gaza kerana Israel tidak menyatakan pendirian rasmi untuk membenarkan penyampaian bantuan tersebut. Visual menunjukkan sekitar 160 trak dengan muatan ratusan tan bekalan itu mula bergerak membawa bekalan ke Palestin. Menurut Reuters, konvoi bantuan tersebut sudah tiba di sempadan Rafah di bahagian yang dikuasai Mesir sementara menunggu jaminan laluan selamat sebelum memasuki Gaza. Sempadan Rafah merupakan satu-satunya laluan yang menghubungkan Gaza dengan dunia luar akibat kepungan menyeluruh yang dikenakan oleh Israel terhadap semenanjung itu. Terdahulu, sempadan berkenaan terpaksa ditutup selepas Israel melancarkan serangan bom sehingga mencederakan anggota dan pegawai keselamatan Mesir di pos kawalan berkenaan. Reuters melaporkan Israel masih melakukan serangan di sekitar kawasan terbabit pada Isnin. Amerika Syarikat dan Mesir bersetuju untuk membenarkan bantuan kemanusiaan disampaikan kepada warga Palestin yang terjejas akibat pertembungan Israel-Hamas. Namun, sehingga kini, tiada jaminan bekalan bantuan dapat disampaikan secara selamat kepada mangsa yang memerlukan. Dalam pada itu, draft resolusi Rusia untuk membela nasib penduduk Palestin gagal diluluskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC. Draft tersebut tidak mencapai 9 undi yang diperlukan selepas hanya menerima 5 undi menyokong dari Rusia, China, Emirat Arab Bersatu atau UAE, Gabon dan Mozambik. Will those in favour of the draft resolution contained in document S/2023/772 please raise their hand? Those against?
Yes? Yes. Abstentions? 5 votes in favor, 4 votes against, 6 abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. Draft resolusi satu muka surat berkenaan menyentuh mengenai gesaan membebaskan tahanan, membenarkan akses bantuan kemanusiaan dan laluan selamat kepada orang awam keluar dari zon konflik. Draft itu juga mengecam tindakan ganas terhadap orang awam dan sebarang tindakan terorisme. Duta Rusia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Vasily Nebenzia, dalam ucapan pasca pengundian itu menyifatkan penolakan blok negara-negara barat terhadap draft berkenaan menonjolkan wajah sebenar pihak yang mahukan keamanan dan pihak yang hanya mementingkan keuntungan politik sempit. Duta China ke PBB, Zhang Jun, pula menggesa agar koridor kemanusiaan untuk Gaza segera dibuka dan menyatakan kebimbangan serius terhadap pengepungan penuh yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestin dengan menegaskan Israel perlu hentikan hukuman kolektif terhadap orang awam. Baik, saya bersama sekarang dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia atau UUM. Prof, resolusi kepada konflik ini sama ada untuk jangka pendek maupun jangka panjang dijangka akan mengambil masa. Tetapi rakyat Palestin menderita sekarang. Apa cabaran yang kita depani untuk menjayakan gencatan senjata terlebih dahulu dan pembukaan koridor kemanusiaan ke Gaza? Ya, seperti yang dijangkakan sebenarnya dalam resolusi Majlis Keselamatan, memang kita tahu bahawa ada tentangan khususnya daripada Amerika Syarikat. Dan kalau kita lihat dari segi pattern pengundian tadi pun jelas menunjukkan usul ini dibawa oleh Rusia dalam Majlis Keselamatan, dan pattern pengundian juga ataupun corak pengundian juga lebih maksudnya reflect kepada konflik yang satu lagi, iaitu konflik di Ukraine, yang mana pembagian biasanya kita lihat dalam resolusi begini, kalau berkaitan dengan Israel, Amerika Syarikat yang dilihat menentang kepada resolusi yang dibawa oleh pihak lain yang dilihat lebih kepada atau favor ataupun lebih berat kepada Palestin, kerana Amerika jelas adalah sekutu rapat kepada Israel. Tapi dalam kali ini kita lihat ada jumlah yang agak besar berkecuali dan juga dan maksudnya tidak cukuplah kadar 9 undi yang perlu diperolehi untuk diluluskan. Walau bagaimanapun Amerika Syarikat memveto keputusan tadi. Kalau itu dalam konteks ini jelas bahawa resolusi ini agak mustahil untuk diluluskan. Tapi realitinya sebenarnya konflik ini perlukan penyelesaian yang segera, dan sememangnya perlukan ada perbincangan oleh kedua pihak, iaitu di pihak Hamas dan juga pihak Israel. Ketiga, sebelum ini Mesir menjadi orang tengah untuk mencari penyelesaian untuk sekurang-kurangnya gencatan senjata supaya aktiviti kemanusiaan boleh dibawa ataupun bantuan kemanusiaan boleh dibawa ke Gaza dan membantulah warga Gaza di situ. Tapi setakat ini saya rasa proses diplomasi itu sedang berlaku. Dan kalau kita lihat OIC juga akan sudah memanggil menteri-menteri luar untuk mengadakan perbincangan esok, dan juga Presiden Amerika Syarikat Joe Biden juga akan ke Jordan bertemu dengan Raja Abdullah dan juga Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk membincangkan bagaimana untuk isu ini, dan paling kurang pun adalah membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza supaya rakyat tidak akan terancam dengan sekatan dilakukan oleh Israel terhadap Gaza ini. Jadi secara umum sebenarnya tidak ada negara yang mau melihatkan peperangan ini berterusan. Dan saya rasa pihak Israel juga kalau boleh mencari penyelesaian kerana mereka tidak mahu menghantar tentera darat mereka ke Gaza, yang mana akan menyebabkan kematian yang juga akan besar nanti melibatkan tenteranya. Jadi dalam konteks ini saya rasa tidak ada negara yang mahu melihat konflik ini berterusan. Jadi cuma apakah jalan penyelesaian dan apakah kaedah yang harus dilakukan, itu yang kita sedang tunggulah, yang sedang diusahakan oleh pelbagai pihak. Walaupun di pihak PB jadi nampak gagal, tapi dia ada platform-platform lain yang dirasakan sesuai untuk mencari jalan penyelesaian kepada konflik ini. Ya, berbalik kepada resolusi tersebut, Prof, draft resolusi yang gagal di Security Council atau UNSC,
Jikalau ia diluluskan sekalipun, adakah secara realistiknya kita akan menjangkakan Israel akan patuh pada resolusi tersebut dan menghentikan sebarang serangan dan juga membenarkan koridor kemanusiaan dibuka? Ya, dia kalau resolusi ini diluluskan, sekiranya Amerika Syarikat membantu dalam konteks ini lah untuk meluluskan resolusi ini, jadi biasanya pihak Israel kena patuh kepada resolusi yang dibuat oleh Majlis Keselamatan, sebab Israel juga adalah sebahagian daripada ahli anggota pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa. Israel tidak patuh. Maksudnya pihak PBB ataupun Majlis Keselamatan boleh sama ada menggunakan resolusi yang sama ataupun mengeluarkan resolusi yang baru untuk mengambil tindakan terhadap Israel secara kolektif. Ini boleh dilakukan. Dan ini juga pernah dilakukan terhadap Iraq misalnya dalam perang Iraq yang pertama dan juga yang kedua. Misalnya dalam perang Iraq yang kedua menggunakan resolusi 1441 untuk melancarkan serangan terhadap Iraq dan itu perang secara kolektif lah oleh negara-negara terhadap Iraq. Jadi perkara yang sama boleh dilakukan ke atas Israel dalam konteks ini. Cuma yang kita faham realitinya agak sukarlah Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk meluluskan satu usul khususnya berkaitan dengan Israel kerana ada rakan khususnya Amerika Syarikat lah yang mempunyai kuasa veto dan juga ahli permanent kekal kepada Majlis Keselamatan yang boleh menentukan keputusan sama ada meluluskan atau tidak dalam Majlis Keselamatan ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa maksudnya kaedah lain perlu dicarilah untuk menyelesaikan isu ini. Mungkin bukan cara melalui Majlis Keselamatan PBB lah. Ya, sudah tentu menjadi tradisi sejak sekian lama untuk Amerika Syarikat mengundi berpihak kepada Israel dan satu-satunya kali adalah pada tahun 2016 di mana ketika itu Amerika Syarikat tidak mengundi untuk menentang Israel tetapi mengecualikan diri, abstain daripada mengundi satu resolusi yang tidak memihak kepada Israel. Itu pun ketika Presiden Barack Obama sudah pun menjadi ataupun sudah tidak ada lagi pilihan raya untuk dimenangi dan beliau dalam perjalanan untuk keluar dan digantikan. Tapi apapun, Prof, kita melihat semakin banyak negara-negara Arab, negara-negara serantau yang ditarik ke dalam konflik ini. Kita sebut berkenaan dengan Iran tadi yang dilihat memihak kepada setengah pihak. Kita sebut mengenai Lubnan yang kini juga berbalas tembakan dengan Israel, Hizbullah. Ada atau tidak peluang realistik untuk episod kali ini melarat menjadi konflik serantau? Ya, saya rasa sebelum saya sentuh itu, yang tahun 2016 itu satu yang menarik sebenarnya. Ketika era Barack Obama jadi presiden, kerana ketika itu beliau dilihat agak Benjamin Netanyahu dan juga ketika itu Perdana Menteri Israel menyebabkan beliau mengambil keputusan tidak menyokong unsur maksudnya abstain tidak memberi sokongan kepada Israel pada ketika itu. Jadi maksudnya ada hubungan yang tidak baik antara Amerika Syarikat dan Israel ketika itulah. Tapi berbalik pada persoalan sama ada ia menjadi satu konflik yang lebih meluas, kita tahu Iran telah mengatakan bahawa mereka tidak mahu melihat Gaza diserang. Kalau Gaza diserang, mungkin keadaan ini mungkin berebak ke serantau. Dan kalau kita lihat sekarang ini pun sebenarnya walaupun kita membincangkan perang di Gaza, tapi sebenarnya di belah utara telah berlaku tembak-menembak antara Hizbullah dengan dengan tentera Israel. Yang malah juga ada berlaku juga serangan di sebelah Syria. Cuma sama ada ia merebak lebih luas memasuki Arab Saudi dan sebagainya, agak sukar kita untuk beramalkan. Dan itu yang saya katakan awal tadi, tak ada pihak mahu melihat perang ini meluas sebab ia bukan saja akan menjejaskan dalam konteks konflik ni kerana dia menjadi luas, jadi juga dia menjejaskan banyak faktor yang lain, termasuk ekonomi dan sebagainya, dan tidak menjadi kepentingan nasional dan negara melihat keadaan itu berterusan. Jadi oleh kerana ini saya rasa ugutan ataupun ancaman sebagainya yang dia cuba disampaikan oleh pelbagai pihak, saya rasa ada satu metod atau kaedah untuk berunding dengan Israel dan pihak berkuasa Palestin, khususnya Hamas, supaya mencari jalan putus untuk penyelesaian. Dan apakah di dalam agenda penyelesaian itu? Ini sebenarnya kita perlu tanyakan dan kita perlu tahu. Sebab ada dibangkitkan semula usul berkaitan dengan two-state solution misalnya oleh pihak misalnya Amerika Syarikat, Joe Biden membangkitkan usul itu kepada Benjamin Netanyahu baru-baru ini yang ditolak oleh beliau sendiri. Dan ada juga cadangan untuk wujudkan masih lagi one nation, di mana gabungan negara Palestin dan Israel itu menjadi sebuah negara. Tapi ini juga ditolak oleh Israel. Cuma
dari konteks Israel pula, mereka yang mahu melihat ini hanya konflik antara Israel dan juga Hamas. Mereka tak nak mahu melihat skop yang lebih luas seperti itu. Cuma di pihak lain melihat ia skop yang lebih luas, dan saya tak menjangkakan keadaan yang akan menyebabkan peperangan ini melibatkan Syria ataupun Iran atau Arab Saudi sebagainya. Tapi saya lihat ia akan berjaya diselesaikan. Cuma apa solusinya kita kena tunggulah, sebab dalam proses negosiasi biasanya akan mengambil masa untuk menentukan apa yang boleh diterima oleh semua pihak dalam mencari jalan penyelesaian kepada konflik begini. Baik Prof, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi. Sudah kira-kira 10 hari Gaza merintih. Masih lagi belum ada penyelesaian yang bermakna atau konklusif kita saksikan setakat ini. Persoalannya, apa yang kita boleh jangka secara realistik berkenaan dengan bagaimana konflik ini akan terus berjalan dan adakah sebarang penyelesaian boleh dicapai dalam masa terdekat dan bagaimana. Saya mahu kembali bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia atau UUM. Prof, kita pergi pula kepada Malaysia dan OIC. Bagaimana Malaysia dan OIC boleh memainkan peranan yang bermakna untuk membantu rakyat Palestin dan penduduk Gaza? Ya, saya rasa memang OIC harus memainkan peranan yang besar dalam krisis yang sebegini, dari segi magnitude krisis begini, kerana pengaruh yang ada pada OIC itu sangat penting untuk bukan saja berpakat dengan negara-negara Islam lain di kejiran dan Palestin itu sendiri, tapi dalam sama juga menggunakan pendekatan untuk memujuk ataupun memaksa juga kalau boleh Israel untuk balik ke meja rundingan misalnya, kerana kalau kita tahu dah lama sebenarnya pihak Israel tidak berunding dengan pihak berkuasa Palestin atas apa saja isu. Jadi saya rasa OIC kena bertegas sekiranya mahu menjalinkan hubungan baik dengan negara Islam, khususnya dalam konteks normalisasi hubungan. Dan kita tahu bahawa normalisasi hubungan yang dicadangkan selepas pada Abraham Accord ke arah Arab Saudi untuk berhubungan baik dengan Israel juga telah terhenti sekarang ini. Jadi OIC sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar. Dan dalam konteks kita adalah sebagai anggota OIC, kita perlu menyuarakan secara tegas supaya kita boleh mendesaklah pihak Israel untuk patuh dan sekurang-kurangnya balik ke meja rundingan dengan pihak Palestin supaya mencari jalan penyelesaian kepada konflik yang berterusan ini. Kerana kita tahu kedudukan Israel sekarang ini agak goyah, khususnya dalam konteks politik domestik di Israel, yang mana krisis perlembagaan yang dihadapi oleh Israel sekarang ini dilihat menjejaskan ataupun menjejaskan reputasi kerajaan pimpinan Benjamin Netanyahu sekarang ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa dilema yang dihadapi oleh Israel ini boleh diambil kesempatan oleh negara Islam untuk mencari jalan penyelesaian untuk pihak Palestin, dan paling penting ialah kita kena menunjukkan ketekasan. Kerana sebelumnya OIC sering dilihat agak berlembut dengan berbagai pihak dan selalu menjadi lebih kepada mengikut pak turut kepada kuasa-kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat, Persatuan Eropah dan juga Rusia sebelum ini, dan juga China. Tapi kali ini OIC kena bersatu dan semua harus bersepakat untuk menyatakan pandangan ataupun fikiran yang lebih tegas supaya semua negara akan mendengar dan mengambil kira pandangan OIC sebagai satu yang penting untuk diikuti. Jadi saya rasa ini bargaining power yang kita ada sekarang ni. Pihak yang berkonflik dan negara-negara lain untuk campur tangan untuk selesaikan isu ini secara once and for all, maksudnya selesaikan secara terus konflik ini. Ketegasan itu adalah poin menarik, Prof. Kerana kita lihat ketua-ketua negara-negara Islam termasuk Malaysia hanya mengeluarkan kenyataan dan sebagainya secara lisan, secara bertulis, dan ramai yang faham bahawa mungkin itu sahaja yang terbaik boleh dilakukan setakat ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa ini adalah perkara yang sudah diulang beberapa kali, dan seperti yang Prof sebut, mungkin kita perlu mempertimbangkan langkah yang lebih tegas, bukan keganasan atau sebagainya, tapi lebih tegas dalam pendirian dan sebagainya. Tapi sejauh manakah Malaysia dan OIC boleh agresif dalam bertindak tanpa memudaratkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar lain yang penting kepada negara-negara kita yang memihak kepada Israel?
Ya, saya rasa pertama saya rasa matlamat ataupun kaedah yang kita perlu ambil pertamanya adalah khususnya adalah dengan cara diplomasi ya. Itu saya rasa kaedah yang harus kita lakukan masa ini. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah cara memaksa misalnya supaya mereka ni duduk di meja perundingan. Saya rasa itu satu kaedah yang kita boleh ambil dan dia bukanlah kontroversi ya. Dan kita juga boleh menggunakan kuasa ekonomi yang kita ada misalnya untuk memaksa negara-negara kuasa besar Amerika Syarikat dan sebagainya untuk dengar pandangan negara Islam supaya boleh isu ini diselesaikan secara meja rundingan. Dan balik pada persoalan tadi, memandangkan kita ada kuasa ekonomi dalam konteks minyak dan sebagainya, saya rasa kuasa ekonomi juga boleh digunakan. Dan kita pernah, negara Islam pernah menggunakan kuasa ekonomi ini selepas perang tahun 1973 dulu apabila Al-Malik Faisal Arab Saudi menyekat minyak daripada menyebabkan harga minyak melambung naik ketika itu. Cuma pendekatan ini mungkin dilihat tidak sesuai sekarang sebab Amerika Syarikat akan pastikan keadaan itu tidak berulang kerana dia akan menjaskan pasaran minyak global. Tapi dalam konteks ini saya rasa dunia tahu bahawa kemampuan negara Islam sebenarnya lebih besar dan mampu untuk merencanakan hubungan diplomatik dan juga hubungan antara negara dan juga menyelesaikan konflik yang berlaku sejak sekian zaman di dalam konteks Palestin dan Israel ini. Jadi saya rasa berbagai kaedah boleh dilakukan sekatan ekonomi, sekatan diplomatik dan sebagainya. Dan kita memanglah kita tidak mahu melihat peperangan itu berlaku. Jadi sebelum keadaan itu berlanjutan menjadi perang yang lebih besar, saya rasa kaedah diplomasi perlu diambil kira dan ada elemen paksaan lah yang harus dilakukan terhadap Israel untuk patuh kepada resolusi. Pertamanya adalah untuk gencatan senjata dan keduanya adalah berunding untuk mencari solusi kepada konflik yang berlaku inilah. Dan saya yakin kalau ini dapat dilakukan banyak perkara yang boleh diselesaikan. Tapi yang paling penting adalah bawa Israel dan Palestin duduk di meja rundingan dan cari jalan kata putus yang terbaiklah untuk menyelesaikan konflik ini daripada berterusan yang boleh mengorbankan banyak ribuan nyawa yang kita pun tidak mahu keadaan itu berterusanlah yang boleh menjejaskan keadaan politik dan ekonomi global secara umumnya lah. Ya, Prof, saya mahu beralih ke keamanan serantau secara keseluruhannya. Sebelum konflik ini tercetus, kita mendengar berita dan dakwaan bahawa ada beberapa negara Arab yang ingin memulihkan semula hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Arab Saudi, Oman dan sebagainya. Bagaimana konflik terbaru ini memudaratkan usaha itu? Ya, saya rasa seperti kita tahu berdasarkan Abraham Accord ataupun perjanjian Abraham atau perjanjian Ibrahim yang dikenalkan ketika Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat dan telah berjaya sebenarnya mewujudkan hubungan diplomatik antara negara Arab yang sebelum bermusuhan dengan Israel dan sekarang ini telah berlakunya proses dikenali sebagai proses normalisasi. Jadi kita lihat negara misalnya Morocco ataupun Maghribi, negara Bahrain, negara Arab Emirates misalnya telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan yang terbaru adalah pihak Amerika Syarikat juga meminta Arab Saudi untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel ini sebagai jaminan bahawa teknologi nuklear akan dibangunkan di Arab Saudi itu sebagai timbal balik. Cuma apa yang saya dapat maklumat adalah ada juga usul yang diletakkan dalam perjanjian tersebut supaya walaupun proses negosiasi boleh diadakan, tapi Israel juga perlu menerima konsep two-state solution yang mana ditolak oleh Benjamin Netanyahu lah. Jadi dalam konteks ini mungkin masih lagi kurang berjaya dalam konteks untuk melakukan normalisasi meresolusi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Dan kalau kita lihat dalam konteks perang telah berlaku ini, saya rasa ia jelas akan merencatkan lagi proses ke arah memulihkan hubungan yang baiklah antara negara-negara Arab dan juga Israel, khususnya melibatkan seperti yang Lokman sebut tadi, Oman dan negara lain yang belum lagi mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi di pihak kita jelas, kita termasuklah juga Indonesia dengan cara jelas tidak akan mengkira Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itu pendirian kita yang jelas dan saya tak rasa kita akan melakukan ataupun menerimalah Israel sebagai sebuah negara sehinggalah mungkin ada solution ataupun penyelesaian yang tuntas yang mutlak antara kedua-dua pihak untuk mencari penyelesaian dan
apabila pihak Palestin ini bersetuju dengan penyelesaian yang telah dibuat itu dengan pihak Israel. Jadi saya rasa mungkin kita pun kemungkinan boleh menerima ataupun menilai semulalah bagaimana pendekatan kita yang perlu ambil dalam hubungan kita dengan negara-negara di Timur Tengah lah, khusus melibatkan Israel dan Palestin. So, setakat hari ini saya rasa kita jelas kita tidak akan mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itu nilai kita yang kekal lah. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Terima kasih kepada anda penonton pantau Agenda Reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.